Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua anak murid Ustaz? InsyaAllah pada minggu ini kita akan teruskan sesi pembelajaran kita tentang Sirah Nabawi. Okey, tentang baru ni Ustaz dah terangkan pada pengajaran yang lepas, iaitu sifat tabligh. Okey, kamu masih ingat lagi apa itu tabligh? Siapa yang ingat boleh tepuk dada. Yang ingat tepuk dada. Tabligh maksud dia, tabligh itu maksud dia menyampaikan. Jadi hari ini Ustaz nak sambung pada sesi pembelajaran yang lepas pada muka surat 110. Minggu lepas Ustaz ajar dah 18 dengan 19. Pada minggu ni kita akan belajar pada muka surat 110 tentang sirah nabawi, sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang mulia, iaitu pesuruh Allah, yang nabi yang kita paling sayangi. Kita nak sambung tentang kisah nabi. Kisah nabi yang menceritakan bagaimana peristiwa-peristiwa dakwah nabi dan cabaran yang dihadapi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, tanpa melengahkan masa, semua boleh buka muka surat 110. Okey, kita nak tengok hari ini 110 dengan 111 sahaja. Mudah-mudahan apa yang Ustaz kongsikan hari ini memberikan manfaat kepada kamu semua. Okey. Jadi sama-sama ikut Ustaz. Keunggulan sifat tabligh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nombor 1. Dakwah secara rahsia. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memulakan dakwah kepada orang yang rapat dengan baginda setelah diperintahkan Allah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia memulakan dakwah kepada orang yang paling rapat dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu orang yang pertama sekali Nabi berdakwah adalah tidak lain dan tidak bukan, iaitu siapa dia? Iaitu Siti Khadijah binti Huwailid. Siapa dia Siti Khadijah Huwailid ni? Isteri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isteri pertama Nabi. Itulah dia Siti Khadijah binti Huwailid. Yang kedua, iaitu Abu Bakar As-Siddiq, iaitu sahabat Nabi Abu Bakar As-Siddiq. Yang ketiga, Ali bin Abi Talib. Siapa dia Ali bin Abi Talib ni? Iaitu anak saudara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang keempat, Zaid bin Harisah. Siapa dia Zaid bin Harisah? Iaitu sahabat Nabi juga, yang juga memeluk Islam di peringkat awal ni. Itulah dia dinamakan sebagai dakwah secara rahsia. Rahsia ni maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan Islam ni. Tapi sebelum nak menyampaikan agama Islam itu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan usaha dakwah ini secara berstrategi. Kan? Strategi. Macam mana strategi? Strategi pertama, menyampaikan dakwah secara rahsia. Itulah strategi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan? Kamu bayangkan pada waktu itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nak membawa satu agama Islam yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini untuk disampaikan kepada kita. Kan? Dengan keadaan kalau Nabi terus berdakwah secara terang-terangan, bagi tahu ke orang ramai, kan? Dalam keadaan orang kata apa, pada waktu itu semua orang sedang menyembah berhala, sudah pasti orang tidak akan mahu menerima agama Islam. Tapi Nabi Muhammad SAW melakukan dengan begitu pintar sekali, begitu bijak sekali, iaitu dengan menyusun dakwah secara rahsia. Jadi bila Nabi bagi tahu dekat isteri dia, orang yang paling rapat dengan dia, tentang keagungan Allah SWT, tentang kewujudan Allah SWT, mereka ini adalah orang-orang yang pertama sekali yang menerima dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Cabaran dia apa? Ada yang tidak menerima dakwah baginda, termasuk Abu Talib, bapa saudara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antara yang terawal juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajak juga untuk masuk dalam agama Islam adalah Abi Talib. Siapakah Abi Talib ni? Bapa saudara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun bapa saudaranya tidak mahu memeluk agama Islam. Okey. Kemudian itulah cabaran dia. Maksudnya orang paling rapat dengan dia, bapa saudara Nabi Muhammad SAW pun tak mahu memeluk agama Islam. Seterusnya, tindakan Nabi Muhammad SAW iaitu amanah memikul tanggungjawab bertabligh, tidak putus asa walaupun macam tu bapa saudara Nabi tak mahu ikut Nabi masuk agama Islam. Nabi tidak pernah berputus asa. Kan? Jadi maksudnya apa kat sini? Maksudnya adalah mereka yang berputus asa adalah mereka yang sangat-sangat lemah. Sifat berputus asa ini Nabi ajar kepada kita supaya menjadi insan yang qawi, insan yang kuat. Jangan putus asa. Kan? Walaupun kadang-kadang kita ajak kawan kita, jomlah kita pergi solat. Kan? Kawan kita tak nak. Kita lepas tu kita merajuklah kan. Tak nak cakap dah dengan dia. Tak. Nabi kata jangan berputus asa. Kan? Kita cuba juga ajak dia. Jangan berputus asa. Macam itulah. Kan? Walaupun Nabi sedih ajak bapa saudara dia untuk masuk agama Islam, tapi bapa saudara tak mau, tapi Nabi tak pernah untuk berputus asa. Okey, seterusnya. Langkah seterusnya apa yang Nabi lakukan adalah peristiwa di Bukit Sofa. Kan, peristiwa di Bukit Sofa iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naik ke Bukit Sofa menyeru penduduk Mekah beriman kepada Allah. Minta maaf sekali lagi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naik ke Bukit Sofa dan menyeru kepada penduduk Mekah untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada waktu itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selain daripada strategi pertama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdakwah secara rahsia, strategi yang kedua yang Nabi gunakan sebenarnya sebelum yang peristiwa ini adalah Nabi menggunakan strategi menjadi seorang insan yang amanah. Sehingga kan Nabi pada waktu itu digelar sebagai Al-Amin. Apa maksud Al-Amin? Al-Amin ni mereka yang sangat-sangat terpuji. Pada waktu itu kamu tahu tak? Apa yang berlaku kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Orang menganggap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seperti bank. Seperti bank. Bank apa maksud dia? Pada waktu itu kan, kalau orang nak ada harta ke apa benda kan, dia nak pergi musafir, dia takut barang dia hilang, dia sanggup bagi dekat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebab dia tahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni orang yang amanah. Dia tidak akan ambil sekeping pun, tak akan ambil sedikit pun untuk dicuri. Kan? Jadi orang letakkan kepercayaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehinggalah tiba pada satu hari Nabi ni naik ke Bukit Sofa. Ni tak cerita ni. Naik ke Bukit Sofa, bagi tahu dekat semua penduduk bahawa menyeru semua, kata wahai manusia semua, mari sini aku nak berkumpul kamu semua ini. Kan, suara tu semua orang pada pada waktu itu kaum musyrikin Mekah pada itu semua berkumpul dekat Bukit Sofa. Sebab apa? Sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam panggil, Nabi kata aku nak bagi tahu satu peristiwa yang penting kepada kamu. Apa dia? Peristiwanya adalah saya nak bagi tahu dekat kamu di belakang bukit ni. Kalau hari ni saya bagi tahu belakang Bukit Sofa ni ada musuh nak menyerang kita. Adakah kamu percaya? Pada waktu tu semua orang kata, takkanlah Nabi Muhammad SAW nak menipu. Kan? Kan? Takkanlah Nabi Muhammad SAW nak menipu. Jadi semua kata, ya kami percaya. Lalu Nabi pada waktu tu bagi tahu tentang Islam. Bagi tahu tentang Islam. Pada waktu inilah cabaran dia. Kaum musyrikin marah.
Wahai Muhammad, kau cerita apa ni? Kan? Kau cerita apa ni? Ada yang mencaci, menghina dan memulau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarga. Kan bila Nabi Muhammad SAW bagi tahu tentang kewujudan Allah Taala, bahawa yang kamu sembah itu perkara yang tak betul, kan? Nabi SAW bagi tahu bahawa Allah Taala yang menciptakan bumi, menciptakan langit. Pada waktu tu orang marah dekat Nabi. Orang benci dekat Nabi pada waktu tu. Lalu Abu Lahab, bapa saudara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selalu menyakiti baginda. Orang yang menyakiti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan orang lain, iaitu bapa saudara Nabi yang nama dia Abu Lahab. Okey. Itulah cabaran Nabi. Ajak pak saudara tak nak masuk Islam, itu Abu Talib. Tapi seorang lagi dahlah ajak tak mau, sakiti hati Nabi lagi. Itulah dia Abu Lahab, sehingga kan dinukilkan di dalam surah, di dalam Al-Quran. Surah apa? Siapa tahu? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب لهب وامرأته حمالة الخطب fi jidha hablum min masad. Itulah dia, kan? Abu Lahab yang telah dinukilkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran. Itu yang kita boleh belajar pada kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Seterusnya, apa lagi? Seterusnya kita tengok tindakan Nabi Muhammad SAW walaupun dipulau oleh Abu Lahab. Nabi Muhammad SAW sangat sabar dan tenang menghadapi cabaran, merancang strategi dakwah yang lebih meluas. Walaupun papak saudara dia yang menentang dia, dia tak pernah berputus asa, bahkan bersabar. Tak cukup dengan bersabar, Nabi Muhammad SAW merancang strategi seterusnya. Kan? Next strategy. Okey, untuk menyebar luaskan dakwah baginda. Dakwah Nabi Muhammad SAW, menjalankan tanggungjawab Nabi Muhammad SAW. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga, peristiwa di Taif. Lalu Nabi Muhammad SAW ajaklah orang Islam yang telah, orang kata apa, apabila orang dah pulau Nabi, kan, dah pulau Nabi, dah kata apa, dah pulau Nabi, menghina Nabi, akhirnya Nabi buat apa? Nabi ajak para sahabat untuk berpindah ke sebuah negeri, nama dia di Taif. Lalu sampai di Taif, baginda pun berdakwah dan menyampaikan ajaran agama Islam. Kan, ajak orang masuk Islam. Ingatkan bila sampai Taif, kan, pindah, Nabi ajak berpindah tu, ingatkan orang lain ikutlah Nabi, kan, pindah. Sekali apa yang terjadi adalah cabaran ni adalah bila sampai di Taif, ajak orang di Taif untuk masuk agama Islam. Ingatkan, tak apa, musyrikin Mekah tak dengar, tak apa, kita pindah tempat lain. Sampai kata apa yang kena ni? Diejek, dihina dan dilempar batu sehingga cedera dan berdarah. Itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ajak orang kat Taif, kena hina, kena lempar batu, kena baling batu sehingga berdarah pula. Lalu apa yang Nabi lakukan adalah semasa semakin cekal berdakwah dan tidak membalas dengan kekasaran. Itu yang Nabi lakukan.
Walaupun Nabi ini kena serang macam-macam, kena baling dengan batu apa semua, tetapi Nabi semakin cekal, tak putus asa, makin kuat. Tu dia. Kan? Semakin berkobar-kobar. Lawan tetap lawan. Macam itulah. Okey. Dan yang keempat adalah berdakwah dengan penulisan. Baginda mengutuskan surat menyampaikan ajaran Islam kepada raja dan pemimpin negara seperti Raja Rom, Habsyah, Parsi dan Mesir. Setelah bila mana agama Islam mula berkembang, makin besar, makin luas apa semua, lalu Nabi pun menggunakan dakwah, tulis surat kepada Maharaja Rom. Wahai Maharaja Rom, kamu harus ketahui bahawa tidak ada Tuhan yang disembah dalam dunia ini kecuali Allah. Apa yang kamu sembah sekarang itu adalah tidak benar. Yang benar adalah hanya kewujudan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan ini aku menyeru kepada kamu, wahai Maharaja Rom, jomlah sertai, jomlah masuk agama Islam. Jika kamu tidak masuk agama Islam, niscaya Allah akan murkai kamu. Kan? Lalu apa yang terjadi? Ada negara yang menerima ajakan Nabi dan ada yang tidak menerima ajakan Nabi. Lalu apa yang Nabi terima? Sebahagian besar menolak dan menentang ajaran Islam. Ada yang mengancam memerangi umat Islam. Ada yang kata, berdebah. Kan? Berdebah. Kan? Yang ajak Nabi, jom kita perang ni. Ajak perang pun ada. Kan? Okey. Dan tindakan Nabi adalah tugas dakwah diteruskan dan negara Madinah diperkukuhkan. Bila Nabi walaupun macam tu, Nabi teruskan berdakwah tanpa putus asa dan negara Madinah itu diperkukuhkan. Dan yang terakhir adalah di bawah tajuk kepentingan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersifat tabligh. Yang pertama, ajaran Islam tersebar luas. Itulah dia kepentingan dia. Bila Nabi SAW menyampaikan tabligh tu, kan, menyampaikan kepada orang ramai, maka ajaran Islam itu semakin tersebar luas. Kedua, semakin banyak meninggalkan penyembahan berhala. Ramai orang dah mula tidak sembah berhala. Dan yang ketiga, akhlak mulia diamalkan dalam kehidupan. Ramai orang yang dah dulu, kan, kalau jual rambutan contoh, kan, dulu ni, cerita dulu zaman Nabi ni, jual buah rambutan, dekat depan tunjuk 1 kilo, dekat belakang tunjuk 500 gram, orang beli. Maksudnya jual sebenarnya 500 gram je, tapi harga 1 kilo. Jadi bila agama Islam sampai, perkara macam tu dia tak buat dah. Kan? 1 kilo jual, 1 kilo dah jual. Kan? Barang pun 1 kilo. Tak boleh macam tu, tak cukup pada timbangan. Semua tu berdosa besar. Dan yang keempat, amalan jahiliah seperti menilik nasib dihapuskan. Dulu orang suka ni menilik nasib ni. Ni nampak ni Rafiq bagi contoh kan. Rafiq ni, tengok dahi ni nanti kahwin dengan putri Diana Sofia. Hati nasib. Anak 5 orang. Berkahwin nanti kerja macam ni. Hati nasib. Tak boleh. Kan? Tapi amal nanti nasib dah tidak ada apabila adanya agama Islam. Okey. Jadi itulah kesimpulan pengajaran Ustaz pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang Ustaz kongsikan ada 4 perkara strategi dakwah Nabi. Nabi menyampaikan dengan cara bertabligh tadi tu, menyampaikan macam mana secara rahsia. Nabi sampaikan secara rahsia. Lepas tu Nabi pergi ajak orang buat pertemuan dekat Bukit Sofa. Secara terang-terangan pula. Bila terang-terangan pula, Nabi ajak pula berhijrah pergi ke Taif. Yang keempat, Nabi berdakwah secara penulisan. Dan ada 4 perkara kepentingan Nabi SAW apabila menyampaikan dengan cara tabligh ini. Kau boleh rujuk daripada muka 110 hingga 111.
Mudah-mudahan apa yang Ustaz kongsikan ini memberikan manfaat kepada kamu sekalian. Kepada anak murid Ustaz yang belum siapkan pada muka 107, 108, boleh terus siapkan 107, 108. Kepada murid yang telah siap 107, 108, boleh sambung 109 dan 110. Mudah-mudahan apa yang kamu lakukan ini diganjari oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan pahala yang berlipat kali ganda, terutama pada bulan Ramadan ini. Sambil-sambil kita belajar surah Nabi, kita mencintai Nabi. Apabila kita mencintai Nabi, kita buat latihan, kita mengingati Nabi. Mudah-mudahan Nabi kata, di akhir zaman nanti, aku sangat rindu. 3 kali Nabi ulang rindu. Sahabat tanya, rindu pada siapa wahai Nabi? Rindu kepada umat akhir zaman. Kenapa rindu pada umat akhir zaman? Kami ni kan ada, kau duk rindu orang yang kau pun tak kenal pun. Nabi kata, macam mana aku tak rindu? Mereka ni tak pernah pun jumpa aku. Mereka ni pula tak pernah pun jumpa, tak pernah lihat, tak pernah, tapi hanya melalui dengar-dengar saja. Tapi mereka ni mempelajari, kenal aku, sayangi aku, buat amalan apa yang aku suruh. Walaupun aku sudah tidak ada dalam muka bumi ini, tapi mereka terus melaksanakan apa yang aku ajar kepada mereka. Sebab itulah aku sangat merindui mereka, ingin bertemu dengan mereka, sebab aku tak pernah jumpa dengan mereka. Mudah-mudahan kita tergolong di kalangan mereka yang Nabi sebut, aku rindu untuk bertemu dengannya. Okey, mudah-mudahan kita semua digolongkan dalam bersama dengan para solihin, para sahabat, menjadi ahli syurga insya-Allah. Jadi usaha akhir dengan billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi pada sesi kelas yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.